Assalamualaikum, saya Azam Abdullah dan ini pasukan sahih edisi Khamis 10 Jun 2021. Selain di saluran Berita RTM, anda juga boleh saksikan kami di YouTube Berita RTM. Baik, seperti biasa, kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 status terkini yang baru saja diterima untuk hari ini, iaitu 5,671 jumlah kes baru. Selangor 1,510, Kuala Lumpur 769, manakala Perlis angka 3 angka ataupun 3 kes yang dicatatkan untuk hari ini, dan jumlah keseluruhan kes sebanyak 639,562. Baik, seterusnya kita ikuti laporan harian pemberian dos vaksin setakat semalam pada 9 Jun 2021, iaitu melibatkan 154,866 dos, yang mana melibatkan dos pertama 114, 671 dan juga dos kedua sebanyak 40,195. Dan secara puratanya ataupun kumulatifnya, laporan harian jumlah pendaftaran vaksinasi adalah sebanyak 12,799,802 bersamaan dengan 52.80% untuk setakat ini. Baik, seterusnya, tular beberapa hari lepas mengenai PKP 3.0 yang disambung 14 hari lagi menjadi tajuk utama di beberapa portal. Menteri Kesihatan dihubungi untuk mendapatkan respon mengenai berita tersebut, dan menurut Dr. Adham Baba, kenyataan yang dikeluarkan beliau adalah berbunyi begini: tindakan sekarang berkesan. Kita perlu terus memutuskan rantaian penularan dan rakyat perlu terus bersolidariti. Tidak pula disebut mengenai PKP yang akan disambung. Jadi, berita PKP 3.0 disambung 14 hari lagi itu tidak benar. Kenyataan media dari Salam Alliance baru-baru ini telah tular sebuah poster yang tersebar menyebut tentang pengambilan sukarelawan bukan perubatan untuk bekerja di pusat vaksinasi dengan kadar RM150 sehari. Maklumat ini tidak benar sama sekali. Walaupun beberapa perincian poster adalah benar seperti lokasi, nama syarikat dan tarikh permulaan, namun poster ini tidak diluluskan untuk diedarkan. Pengambilan sukarelawan bukan perubatan telah dilakukan secara dalaman dan tidak dibuka untuk umum seperti yang dinyatakan oleh poster tersebut. Polis dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM sedang memburu individu yang terlibat dalam menyebarkan berita palsu mengenai jumlah dos vaksin AstraZeneca yang diterima Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching, Asisten Komisioner Ashmun Bajah berkata tindakan itu susulan laporan polis yang diterima pihaknya semalam daripada kaki tangan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkenaan dengan berita itu. Menjelas lanjut, beliau berkata berita tidak benar itu telah dimuat naik dalam laman Facebook menyatakan bahawa jumlah dos vaksin AstraZeneca yang sepatutnya diterima oleh Sarawak telah berkurangan daripada apa yang sepatutnya diterima. Katanya hantaran itu juga berkehendakkan agar pihak JPBN dan Scovac menjelaskan perkara itu kepada orang awam. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan menganjurkan perbincangan khas Raja-Raja Melayu pada 16 Jun ini. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara iaitu Datuk Indra Ahmad Fadli Syamsuddin yang di Pertuan Agong berkenan menganjurkan sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara di Ibu Negara. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu ini adalah atas inisiatif Seri Paduka Baginda dan akan dipengerusikan oleh Baginda berkaitan dengan usaha memerangi penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaannya semasa tempoh darurat.
Baik, seterusnya Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang ada mengeluarkan kit pengurusan individu positif COVID-19 di rumah yang mana bertujuan memberi panduan kepada pesakit dan keluarga pesakit COVID-19. E-book yang mempunyai 13 muka surat ini juga mengandungi kontak penting iaitu senarai CAC Pulau Pinang untuk dihubungi. Secara keseluruhannya, 27 CAC di seluruh negeri Pulau Pinang bagi mengendalikan penilaian pesakit COVID-19 yang menjalani rawatan di rumah. Polis Diraja Malaysia memberi amaran mengenai kegiatan skema jualan murah barang kemas dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan promosi barang kemas yang menawarkan harga jauh lebih murah daripada nilai pasaran semasa. Ia adalah taktik sindiket jenayah yang menyasarkan peminat barangan berkenaan. Ahli sindiket akan minta mangsa melakukan transaksi pembayaran ke akaun ditetapkan sebelum menyekat sebarang bentuk komunikasi dengan mangsa tanpa mengirim barang kemas yang dijanjikan. Apa yang anda boleh buat sebelum membuat sebarang pembayaran iaitu semak terlebih dahulu nombor telefon dan akaun di Semak Mule PDRM. Baik, tahniah kepada calon SPM 2020 yang telah pun berjaya. Sama ada boleh keputusan cemerlang ataupun tidak, anda sebenarnya telah berjaya kerana telah melalui satu fasa yang baru, dan juga untuk hari ini anda boleh semak keputusan talian di beberapa semak keputusan SPM dalam beberapa kaedah iaitu secara dalam talian dan juga menerusi SMS. Jadi calon sekolah yang tidak mempunyai capaian internet akan dikenal pasti dan dimaklumkan oleh pihak sekolah kaedah yang sesuai untuk mendapatkan keputusan. Calon persendirian pula yang tidak mempunyai capaian internet akan dimaklumkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri atau daerah. Baik, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM memuat naik poster mengingatkan orang ramai untuk berwaspada mengenai berita palsu pengeluaran Aissinar 2.0. Mesej yang tersebar itu mengatakan bahawa permohonan Aissinar 2.0 akan bermula pada 15 Jun ini. Untuk maklumat, permohonan Aissinar yang dilancarkan pada 21 Disember 2020 masih dibuka kepada ahli sehingga 30 Jun 2021. Pada masa ini, lebih 280 pusat pemberian vaksin PPV sedang pun beroperasi di seluruh negara dan dijangka lebih 300 PPV lagi akan dibuka secepat mungkin. Sementara itu, sebanyak 105 klinik kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Dewan-Dewan Awam dan universiti serta kompleks sukan dan stadium tertutup telah pun beroperasi. Pada penghujung Jun 2021, sebanyak 1,000 klinik perubatan swasta ataupun PPV GP disasarkan akan terlibat dalam PICK ini. Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan lindung diri, lindung semua, kita mesti menang. 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 Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua, kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua, kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 aneh. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Hai, saya Farah Ann, Gimnas Negara. Pandemik sekarang ini menyebabkan saya tidak dapat beraksi sementara waktu. Sebagai atlet, tentunya saya ingin menyumbang pingat dan juga mengharumkan nama Malaysia di persada dunia.
Namun, semua ini tidak dapat dilakukan jika kita semua tidak mengambil vaksin. Saya akan mengambil vaksin. Saya juga mengajak anda lakukan yang sama. Dengar saranan pakar kesihatan kita. Ayo lindungi diri kita dengan vaksinasi. Jika kita melindungi diri kita sendiri, kita dapat melindungi orang lain. Lindung diri, lindung semua. Kembali dengan pasukan sahih, kerajaan berdepan peningkatan defisit ekoran pertambahan perbelanjaan demi menampung ekonomi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, justru bantuan bersasar menerusi pakej pemberkas surplus merupakan strategi yang tepat agar bantuan sampai kepada kelompok yang memerlukan. Persekitaran ekonomi kali ini katanya lebih bersedia beroperasi dalam persekitaran norma baru berbanding dengan PKP 1.0 tahun lalu. Memenuhi semua keperluan rakyat, maknanya untuk semua minyak masak umpamanya disubsidi kerajaan, ini sudah pasti menimbulkan kekangan. Untuk kerajaan tambah bantuan tanpa melihat kepada kemampuan kita, kita kena fikir berhati-hati, ya. Tapi 380 bilion yang telah belanjakan dalam 6 pakej, tambah dengan belanjawan berjumlah 320 bilion, angka yang besar, ya. Walaupun kita akui bahawa suntikan kewangan kerajaan 70 bilion. Syabu seberat 41 kg dan 720,000 biji pil kuda dianggarkan bernilai lebih 8.6 juta ringgit dirampas dalam satu serbuan di sebuah rumah kosong di Kampung Jeram Perdah, Rantau Panjang. Seorang lelaki tempatan berusia 43 tahun turut ditahan. Serbuan menerusi benteng COVID-19 itu dilakukan sepasukan pegawai dan anggota Batalion 8 Pasukan Gerakan Am PJA sekitar jam 4.30 petang. Kita masih lagi menyiasat sama ada lelaki ini adalah transporter ataupun koordinator ataupun dia tokeh. Dan bagaimana rumah yang tidak bernombor ini digunakan tempat untuk penyimpanan. Sama ada penyimpanan kekal atau sementara, tempohnya pihak polis masih lagi dalam siasatan. Baik, usaha mempertingkatkan pengantaran vaksin ke Selangor akan terus menjadi fokus bagi membendung penularan COVID-19. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi K.H. Jamaluddin berkata penghantaran dapat ditingkatkan dengan pembukaan lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV di negeri dengan populasi penduduk paling tinggi itu. Ini susulan PPV sedia ada tidak dapat menampung penghantaran vaksin dalam kapasiti besar. CITF telah membuka beberapa PPV baru di Selangor, iaitu PPV berskala besar. Antaranya di Setia Alam Convention Center, di UiTM Puncak Alam, dan ada beberapa lagi PPV mega yang akan dibuka di negeri Selangor dalam masa yang terdekat agar kita dapat memberi keutamaan kepada negeri Selangor selaras dengan usaha untuk kita membendung penularan wabak COVID-19 di Lembah Kelang. Dakwaan yang mengatakan kaki tangan di sebuah kilang bertempat di Melaka diarah bekerja ketika masih memakai gelang pink adalah tidak benar. Perkara itu disahkan Esko Kesihatan dan Antidadah Melaka iaitu Datuk Rahmat Mariman. Hasil pemeriksaan mendapati hanya pekerja yang disahkan negatif ujian saringan dan gelang mereka dipotong saja yang dibenarkan bekerja. Tidak benar. Makna dibuka gelang baru boleh kerja. Setelah dia dapati negatif, buka gelang baru bekerja. Makna bukan kerja dengan pakai gelang. Tak ada. Itu tak ada. Itu memang menyalahi protokol kesihatan. Memang kita tidak benarkan. Seterusnya, 350 kaki tangan di Istana Kelantan menerima suntikan vaksin menerusi program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Program berkenaan diadakan di Pejabat Sultan Kelantan di Istana Balai Besar Kota Baru. Fokus kita untuk memastikan bahawa staf dan petugas-petugas yang ada di Istana Negeri Kelantan ini
telah divaksin berdasarkan kepada keperluan semasa. So berdasarkan pada pemerhatian pada hari ini, alhamdulillah perjalanan untuk proses vaksin ini kita dapat laksanakan dengan sempurna. Sebanyak 11 lokaliti bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula Jumaat, manakala PKPD di 8 lokaliti bakal ditamatkan. Kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan 4 lokaliti yang dikenakan PKPD di Pahang adalah Felda Tembangau 1 dan Felda Tembangau 3, Bera dan di Felda Jengke 7 Maran. Di Sabah melibatkan Kampung Singgah Mata, Pulau Banggi, Kampung Sinsan di Kudat dan Perumahan Kilang Ladang Ong Yahu Kinabatangan. 2 lokaliti di Tumpat, Kelantan turut dikenakan perintah sama melibatkan Kampung Kutan Tengah dan Kampung Ketil. Di Sarawak melibatkan Kampung Sinar Budi Baru Kuching dan Johor di Felda Inas Kulai. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran mengenai bahaya membeli vaksin yang mahal daripada orang tengah. Sebaliknya, semua negara diingatkan supaya membeli vaksin yang diperakui dengan mengenal pasti asal-usul produk tersebut. Penolong Ketua Pengarah WHO, Mariangela Batista Galvao Simao berkata, isu orang tengah dalam pembelian vaksin dibahaskan baru-baru ini apabila terdapat pihak di Emirat Arab Bersatu dikesan menjual vaksin Sputnik ke Ghana dan Pakistan pada harga 2 kali ganda daripada harga asal. Tambah Simao, pembelian perlu dilakukan secara langsung daripada pengilang atau menghubungi pengilang itu sendiri. Hampir 1 juta perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro akan menerima bayaran berjumlah RM1 bagi setiap penerima bermula 10 Jun ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata agihan itu merangkumi penerima sedia ada geran khas prihatin GKP 1.0 dan GKP 2.0 serta PKS Mikro yang baru diluluskan permohonannya. Menurut beliau, pembayaran akan dibuat secara berperingkat melibatkan peruntukan hampir RM1 bilion. Pembayaran akan terus dikreditkan ke akaun bank yang didaftarkan dalam sistem geran khas itu. Baik, situasi penularan COVID-19 yang dihadapi negara masih sangat serius berikutan kapasiti hospital, terutama unit rawatan rapi ICU bagi menampung kes COVID-19 pada tahap kritikal dan boleh terus meningkat. Itu kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Hospital di seluruh negara juga kini berhadapan dengan peningkatan kes COVID-19 bergejala serius bagi kategori 4 dan 5 yang memerlukan bantuan oksigen serta bantuan alat pernafasan, khususnya dalam kalangan golongan rentan seperti warga emas dan pesakit yang menghidap lain-lain penyakit ataupun kita panggil sebagai komorbiditi. Statistik yang diterima oleh Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan menunjukkan purata tempoh rawatan bagi kategori 4 adalah di antara 14 hari ke 16 hari, manakala bagi pesakit kategori 5 pula tempoh rawatan adalah selama 19 hari ke 26 hari. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF mencadangkan agar skop moratorium di bawah pemerkasa tambahan diperluaskan kepada kumpulan M40 dan semua jenis perniagaan. MEF dalam satu kenyataan pada Rabu berkata ia harus meliputi semua kemudahan peribadi termasuk pinjaman untuk overdraft, gandai janji, kenderaan dan kad kredit. Presidennya Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata susulan sekatan pergerakan penuh yang telah memasuki minggu kedua, kesan terhadap perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro telah mencapai tahap maksimum dengan kebanyakan majikan terpaksa bergelut untuk terus bertahan. Beliau berkata moratorium sepatutnya diberikan secara automatik selama 6 bulan sehingga akhir tahun 2021 dengan kadar tanpa faedah.
Ketua Kampung Orang Asli Tok Batin Kampung Panco yang menjadi individu pertama di kawasan itu menerima suntikan vaksin COVID-19 menjadi contoh terbaik bagi meyakinkan masyarakat orang asli untuk bersama-sama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi mengekang penularan wabak tersebut. John Baharin Ayum, 55 tahun, berkata sudah menjadi tanggungjawab beliau sebagai ketua masyarakat di kampung itu untuk meyakinkan penduduk agar tidak percaya dengan dakwaan tidak berasas berkaitan vaksin. Seterusnya, proses pemberian vaksin COVID-19 kepada pihak media yang dimulakan pada Rabu akan diperluas ke seluruh negara bagi memastikan lebih 4,000 warga media yang disenaraikan mendapat vaksin. Itu kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah ditanya mengenai kenyataan Kesatuan Wartawan Kebangsaan Semenanjung Malaysia NUJ yang menggesa warga media yang belum menerima vaksin supaya tidak ke lapangan untuk membuat liputan. Saifuddin berkata beliau sudah menerima surat daripada NUJ dan akan menelitinya. Kementerian Pengajian Tinggi mengumumkan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPN ditangguhkan selama 3 bulan lagi bagi peminjam yang terkesan akibat COVID-19. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata langkah itu berikutan kerajaan menyedari terdapat peminjam PTPTN yang terjejas dengan pandemik berkenaan dan belum berupaya membuat bayaran balik pinjaman. Baik, seterusnya, keadaan semasa negara terutama kes penularan COVID-19 menjadi agenda utama Majlis menghadap pemimpin parti-parti politik negara ke atas Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Ini sekaligus menamatkan spekulasi sesetengah pihak berhubung pertemuan itu yang dikatakan bagi membincangkan tentang lanskap politik semasa negara. Pemimpin parti-parti politik termasuklah pembangkang dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong secara berperingkat bermula semalam dan bagi pemimpin parti-parti politik di Sarawak. Majlis menghadap diadakan secara dalam talian yang dijadualkan pada 14 Jun. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meluluskan cadangan untuk memanggil warga perubatan seperti pesara, graduan, doktor dan jururawat sukarelawan serta swasta untuk melibatkan diri dalam program vaksinasi COVID-19 sebagai usaha mencapai sasaran kadar vaksinasi tinggi negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata golongan itu akan menyumbang kepada peningkatan jumlah tenaga di pusat vaksinasi dan berperanan sebagai pemvaksin serta menguruskan kes di pusat pemerhatian. Pada sidang akhbar perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bersama Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 kebangsaan iaitu Khairi Jamaluddin berkata langkah itu membantu Malaysia mencapai kapasiti 200,000 dos vaksin sehari menjelang bulan depan. Kita telah memberikan lebih 3 juta suntikan dos vaksin. Dengan lebih 2 juta penerima telah menerima 1 suntikan dos vaksin COVID-19. Dan kini kadar vaksinasi dos pertama Malaysia adalah antara yang tertinggi di Asia Tenggara. Pencapaian ini bukanlah suatu yang mudah kerana bekalan vaksin adalah di luar kawalan kita. Malaysia perlu bersaing dengan negara-negara lain dan bergantung kepada pengeluar vaksin untuk mendapatkan bekalan. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya dalam Pasukan Sahih. Anda ada masalah stres ataupun mengenai kawalan emosi, saya rasa tajuk ini begitu sesuai untuk kita teliti malam ini ya, bicara diari dan rawat DR yang mana akan menekankan mengenai stres dan juga kawalan emosi semasa pandemik ini. Jadi bersama dengan Nur Suraya Muhammad iaitu Ketua Unit Psikologi Counselling Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Sama-sama kita boleh saksikan pada malam ini 9 malam di TV1 dan juga ada ulangannya pada Jumaat 11 Jun pada 3.30 petang juga di TV1.
Baik, seterusnya salah satu program baharu iaitu Borak Dulu #sampai menang. Apakah tajuk yang akan dibincangkan untuk hari ini? Itu Dalgona datang lagi, yang mana pada awal-awal kemunculan pandemik Dalgona amat popular ya. Jadi anda boleh saksikan tajuk ini dalam Borak Dulu sampai menang, iaitu pada 7 malam nanti di TV1 dan juga di saluran OK bersama dengan ramai ya tetamu-tetamu yang dijemput dan juga pengacaranya adalah Amir Idris dan juga Kir Rahman. Baik, seterusnya ini pula beberapa kursus yang boleh anda hadiri yang melibatkan kluster industri kreatif, kluster kejururawatan, kluster komunikasi strategi yang dianjurkan oleh IPTA. Jadi boleh saksikan sendiri di Kaca TV tarikh-tarikh yang terlibat untuk kursus-kursus ini. Baik, seterusnya dari Jabatan Penerangan Malaysia, iaitu di mana sedang menjalankan kajian berkenaan reaksi terhadap cadangan mewajibkan pengambilan vaksinasi COVID-19, di mana tujuan pelaksanaan kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana cadangan mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 dipandang serius oleh semua golongan masyarakat di negara ini. Baik, berkesan itu tadi mengakhiri pasukan sahih untuk hari ini. Anda boleh tonton kami pasukan sahih di YouTube Berita RTM dan terus bersama kami di saluran Berita RTM. Amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada, dan yang paling penting patuhi SOP yang ditetapkan. Jangan degil. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.